TV KPM. Wah, banyaknya barang atas meja hari ni. Kita ada pokok bonsai, kita ada buah-buahan. Yang paling penting kita ada pisang. Pisang, kejap Irfan nak angkat dulu. Pisang ni ada dua. Satu warna hijau, satu lagi warna kuning. Yang Irfan tahu warna kuning ni pisang yang dah masak. Tapi apa yang boleh cepatkan proses pisang ni untuk masak? Dan siapa yang boleh tolong Irfan hari ni? Cikgu, mana Cikgu Bayu Irfan? Cikgu, saya nak tahu ni yang mana boleh masuk cepat. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Untuk hari ini kita dalam slot menengah atas dengan mata pelajaran biologi untuk tingkatan 5. Dan sekarang ini seperti biasa kita ditemani oleh seorang guru iaitu Cikgu Rama Lecumi Anak Perempuan Atimulem, iaitu Ketua Panitia Sains dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah Kuala Lumpur. Salam sejahtera. Salam sejahtera Irfan. Cikgu sihat? Sihat. How are you? I'm good. Okay, thank you so much kerana bersama kami untuk hari ini. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Zaimi Zainal Abidin dari SMK Putrajaya Presin 181. Baik, itulah dia wajah-wajah guru yang menemani kita untuk hari ini. Dan Cikgu Rama, kita kenali beliau sebagai Teacher Insari. Untuk hari ini kita akan belajar biologi. Ya. Okey, dengan tajuknya untuk hari ini Cikgu? Okey, tajuk untuk kita hari ini adalah fitohormon dan aplikasinya. Irfan tahu tak apa itu fitohormon? Belum tahu. Belum Tadi tahu. Irfan masih muskil, Cikgu. Macam mana pisang ni boleh cepat masak? Yang ni lambat masak. Itulah dia, fitohormon memainkan peranan yang sangat penting dalam pemasakan buah. Bukan itu saja, pokok bonsai itu Okey, kenapa? adalah suatu pokok yang sangat-sangat artistik. Betul? Betul? Ya, untuk menghasilkan pokok bonsai ini pun kita memerlukan fitohormon juga. Itu yang teacher akan tekankan hari ini. Okey. Jom kita masuk untuk pengajaran kita hari ini. Silakan, Cikgu. Ya. Alright, okey. So sebelum kita mulakan, teacher nak bacakan dulu apa SP yang kita cuba capai untuk Episod kali ini. Okey, fitohormon, kita hendak memerihalkan fitohormon, menyatakan fungsi fitohormon, menerangkan peranan oksin dalam gerak balas tumbuhan dan untuk aplikasi fitohormon dalam pertanian, kita hendak mewajarkan penggunaan fitohormon dalam pertanian dan mengeksperimen untuk membandingkan kesan pemasakan buah dengan kehadiran fitohormon. Ini adalah SP-SP yang kita cuba capai untuk episod kali ini. Boleh, Ya, kita Irfan? cuba buat, Cikgu. Okey, fitohormon. Okey, hormon. So mesti Irfan pernah dengar tentang hormon. Pernah. Saya rasa Irfan ni pun seorang yang sangat tinggi. Ketinggian dan pertumbuhan Irfan ni dipengaruhi oleh hormon manusia. Sebagaimana kita mempunyai hormon, tumbuhan juga mempunyai hormon, Irfan. So mereka mempunyai fungsi yang sangat berbeza juga, ya. Baik. Alright. So fitohormon atau hormon tumbuhan, ya, merupakan bahan kimia. Dia merupakan bahan kimia, ya, yang merangsang dan menyelaras gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan pada kepekatan yang sangat rendah. Hormon ini adalah suatu bahan kimia yang dihasilkan di dalam, kalau kita manusia, di dalam badan manusia dan haiwan dan juga di tumbuhan. Okey. Tetapi dia dihasilkan dalam kuantiti yang sangat-sangat kecil, Irfan. Ya, okey. Hormon yang sebenarnya hormon ada sangat-sangat banyak, tetapi dalam botani kita ada, kita panggil dia sebagai the big five. Okey, Ya, okey. The big five ialah oksin, gibberellin, cytokinin, asid absisik dan etilena. So ini adalah hormon-hormon yang kita panggil sebagai hormon the big five in botany. Maknanya Alright? ada banyak lagi tetapi kita fokuskan kepada Big Five ini dulu. Ya, dalam kita punya di SKP kita ni, inilah 5 hormon yang kita perkenalkan kepada murid-murid dan juga kita akan juga membincangkan apakah fungsi hormon-hormon ini semua. Baik. Ya. Okey. So ini adalah teacher ambil ini daripada buku teks kita.
Okey, semua murid-murid di sana boleh merujuk kepada buku teks apakah hormon dan fungsinya. Fungsi hormon ni bukan satu, Irfan. Sebenarnya nampak tak dia mempunyai banyak fungsi dia. Okey, dia mempunyai banyak fungsi dia. So contohnya seperti oksin berfungsi dalam fototropisma dan geotropisma. Ini adalah yang paling penting yang kita akan tekankan untuk hari ini. Cikgu boleh tahu dulu apa itu fototropisma dan juga geotropisma. Tropisma ini adalah gerak balas terhadap rangsangan. Means dia pertumbuhan terhadap rangsangan. Apabila dia ada perkataan foto bermaksud cahaya. Ya. Alright. Geotropisma pula adalah pertumbuhan yang dirangsangkan oleh graviti. Graviti. So Irfan kena bersedia. Teacher akan tanya banyak soalan tentang ini. Banyak soalan? Okey, Irfan kena fokuslah untuk hari ini. Ya, mesti berfokus. Seterusnya. Okey. So kita juga mempunyai gibberellin. Gibberellin menggalakkan pembahagian dan pemanjangan sel batang. So selalunya murid-murid rasa sangat-sangat keliru kerana dia mempunyai banyak sangat. Tapi walau apapun, semua murid di sana perlu mengetahui apakah fungsi asas semua hormon yang kita panggil sebagai the big five ini. Ya, alright. So cytokinin. Cytokinin merangsangkan pembahagian dan pemanjangan sel akar dan sel batang dengan kehadiran oksin. Bermaksud cytokinin ini bekerjasama dengan oksin ni. Ya. Okey. So kita juga mempunyai asid absisik. So nama mereka ni semua macam sangat canggih juga ya kan? Okey. Kita kena faham satu-satu. Ya. Okey, so dia merencatkan pula. Dia bukan selalu menggalakkan. Ada kebanyakan hormon menggalakkan, ada juga hormon yang merencatkan. Kita perlukan untuk kita mungkin kita tak ada untuk yang merencatkan. Adalah beberapa macam FSH itu kita tak nak go into that. Tetapi dalam tumbuhan ini bukan dia selalu kena membesar. Ada kalanya dia juga perlu merencatkan beberapa fungsi dalam tumbuhan itu. Contohnya kalau dia nak menggugurkan buah yang masak, kalau dia nak menggugurkan daun-daun yang mati. So semua itu pun dia perlu merencatkan fungsinya. Di situlah diperlunya asid absisik ni. Ya, okey. So dia bukan selalu hasil untuk bertumbuh dan semuanya positif. Kadang-kadang dia perlu juga bekerja secara negatif. Ya. Alright. Okey, so kemudian kita juga teacher yang teacher tik hari ini adalah yang teacher akan tekankan untuk hari ini. Ya. Okey, so dia merangsang pemasakan buah, merangsang penuaan buah dan merangsang keguguran buah. Seperti yang teacher tik 2 ini, oksin dan etilena adalah dua hormon yang kita akan tekankan dengan berkali-kali ya, because ini adalah hormon yang penting. Okey, dalam episod ini ya, Irfan. Okey, cikgu, terima kasih. Nampaknya tadi kita belajar the big five, tapi cikgu cakap kita nak fokus kepada big two, iaitu oksin dan juga etilena. Baik, jadi kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM dan sekarang ini kita sedang dalam proses belajar mengenai ilmu biologi untuk tingkatan 5. Jadi tadi kita dah tahu, hari ini kita akan tekan kepada hormon yang ada dua, iaitu oksin dan etilena. Jadi cikgu, jom kita mulakan. Ya, okey. Kita akan mulakan dengan oksin dululah. Okey, di dalam buku teks kita murid-murid sekalian, anda akan nampak eksperimen sebegini sebelum kita mengetahui apa itu oksin untuk menerangkan fungsi oksin. Sebenarnya daripada pengalaman saya, Irfan, murid rasa sangat-sangat keliru dan mereka tidak dapat menganalisiskan apa yang diberikan dalam bentuk eksperimen ini. Sebenarnya dia sangat-sangat mudah apabila kita faham. Okey, so kita cuba untuk fahamkan ya. Alright, okey. So eksperimen ini 3 eksperimen, nampak dia ada eksperimen pertama, eksperimen kedua dan eksperimen ketiga. So 3 eksperimen ini sebenarnya hendak membuktikan sesuatu. Supaya dia hendak membuktikan dengan nyatanya apa fungsi oksin ini sebenarnya ya. So eksperimen 1 dan 2. Okey, so nampak tak hujung koleoptil? Hujung koleoptil ini adalah hujung di atas pucuk ya. Dan juga akar, hujung pucuk akar pun kita panggil sebagai itu juga. So dia ni apabila dipotong.
Okey, so apa yang berlaku ialah nampak tak dia tiada pertumbuhan. Okey. Sebagai eksperimen tu apabila dipotong nampak seperti tiada pertumbuhan. Ini menunjukkan bahawa eksperimen ini membuktikan bahawa oksin dihasilkan di hujung pucuk. Itu dia. Sebenarnya begitulah murid-murid perlu tahu bagaimana hendak menganalisiskan apa yang mereka beri dalam bentuk gambar raja. Okey, dalam eksperimen kedua pula, hujung koleoptil juga dipotong. Tetapi ditempatkan di atas blok agar. Agar tahu tak? Agar-agar, Irfan suka makan agar-agar tak? Suka. Ya, so dia ini adalah dalam bentuk jelly. Dalam bentuk gel bermaksud dia ini ialah separa pepejal. So, oksin ini akan meresap menerusi agar-agar itu. So, sekarang kita tidak letakkan koleoptil itu balik, tetapi kita hanya letakkan blok agar itu semula ke atas kawasan yang dipotong. Yang ajaibnya, koleoptil ini tumbuh ke atas. Tegak ke atas. Walaupun dia tidak mempunyai hujung yang telah dikeluarkan, dia masih juga. Alright. Okey. So itu dia. Okey, so eksperimen yang ini ialah untuk eksperimen kedua lah ya. Oksin yang disintesis pada hujung koleoptil merangsangkan pemanjangan sel. Ya. So itu dia fungsi oksin yang tadi kita nampak dalam jadual itu ialah oksin yang disintesis pada hujung koleoptil merangsang pemanjangan sel. Bermaksud dia berfungsi untuk menumbuhkan sel itu ke atas. Okey, taburan oksin mempengaruhi arah pertumbuhan. Kalau kita letak dia di serata sekata seperti ini, kita nampak dia tumbuh naik secara tegak. Tegaklah. Ya. Okey, taburan oksin yang sekata menyebabkan koleoptil tumbuh tegak ke atas. So inilah fungsi eksperimen pertama dan kedua sebenarnya, Irfan. Baik. Ya. Okey, sekarang kita tengok eksperimen ketiga. Apa yang mereka cuba buktikan daripada eksperimen ketiga? So dalam eksperimen ketiga mereka letak juga di atas blok agar. So, dia boleh oksin itu boleh meresap melalui blok agar, tetapi mereka letak dia secara sengit. Sengit. Di bahagian dia tidak sekata, mereka letak secara sengit. Apa pula keputusannya, Irfan? Nampak tak koleoptil itu membengkok? Kan? So pertumbuhan ini yang menyebabkan arah pertumbuhan dia boleh menyebabkan arah pertumbuhan itu ke arah berbeza. Ya, itu bergantung kepada kepekatan oksin sebenarnya. Baik. Ya, okey, bahagian yang menerima lebih banyak oksin. Lebih banyak oksin memanjang dengan lebih cepat menyebabkan koleoptil membengkok ke arah sisi yang kurang atau tidak menerima oksin. Baik, sebab tadi blok agar itu diletakkan di bahagian sisi ataupun sengit. Ya. Sebab itu di situ tumbuhnya sebab ada banyak oksin. Ya. Berbanding kerana oksin boleh meresap melalui agar itu kan. So dia meresap ni kawasan di sinilah mempunyai lebih banyak oksin. So itu yang menyebabkan kawasan ini bertumbuh dengan lebih berbanding kawasan di sini. So dia pun membengkok ke arah sana. Faham? Faham oksin? Okey. Okey, ini adalah suatu graf. Ini pun adalah suatu graf yang sangat penting di mana murid-murid perlu tahu macam mana hendak menganalisis graf ini. Dan ini adalah satu kemahiran yang sangat penting. Berkali-kali kita sudah beritahu kepada murid-murid sekalian apabila kita jumpa gambar raja dan menjumpai graf itu kita perlu tahu bagaimana hendak menganalisisnya. Okey. So graf ini nampak tak dia ada perangsangan dan perencatan. Okey, dia mempunyai gerak balas pertumbuhan. Terdapat dua graf iaitu untuk akar dan pucuk. So apabila graf ini daripada kosong dan meningkat menuju ke arah sini bermaksud kepekatan oksin meningkat. Betul Irfan? Betul. Setakat ni Irfan faham? Faham cikgu. Okey, bagus. Okey. So akar ini fungsi oksin di akar adalah untuk merencatkan. Ya, sebab itu apabila oksin rendah nampak tak akar bertumbuh dengan cepat. Manakala di pucuk pula kepekatan oksin yang tinggi akan merangsang pertumbuhan. Ya, ini adalah dua perkara yang saya hendak Irfan perlu tahulah ya, and perlu hayati and perlu tahu macam mana nak benda ini yang kita akan tekankan berkali-kali sebenarnya. So oksin di pucuk merangsang pertumbuhan. Oksin yang tinggi di akar merencatkan pertumbuhannya. Okey, tak ada masalah. Kita boleh bercakap ni berkali-kali baru kita boleh ingat. Betul. Okey. So, kepekatan inilah yang kita dapat daripada graf ini. Kepekatan oksin yang tinggi
merangsang pertumbuhan di pucuk. Okey, so tinggi di pucuk. Okey, tetapi merencat. So ini adalah satu cara, satu teknik untuk belajar, Irfan. Apabila kita tahu ayat dia itu terlalu panjang, buatlah seperti ini. Mungkin dia akan memudahkan proses pembelajaran anda. Merencatkan pemanjangan di sel akar pula. Okey. Inilah dia keajaiban hormon ini. Hormon yang sama. Tetapi satu boleh merangsang, satu boleh merencat. merencatkan. Itu yang ajaibnya. Dalam pokok yang sama, bukan pokok berbeza pun. Pokok yang sama. Itu yang ajaibnya, kan? Okey. So rangsangan luar. Rangsangan means apa? Rangsangan means adalah apa-apa perubahan pada persekitaran kita. Okey, seperti cahaya dan graviti. Cahaya dan graviti mempengaruhi taburan oksin di dalam tumbuhan. Ini yang tadi itu fototropisma dengan geotropisma kan? Okey, bagus Irfan boleh mengaitkan dengan apa yang teacher ajar tadi. Bermaksud anda sangat-sangat fokus pada kelas teacher. Kena fokus. Yes. Alright. Because dia ini satu chapter yang kebanyakan murid rasa sangat susah. Sebenarnya dia senang apabila anda faham. Dan teacher cuba nak fahamkan dengan semudah yang mungkin. Okey, so rangsangan luar seperti cahaya dan graviti mempengaruhi taburan oksin. So apa maksud taburan oksin ni? Ada kala taburannya tinggi, ada kala taburannya rendah. Okay. So dia juga depend on di mana taburan itu tinggi rendah itu berlaku. So kalau oksin yang tinggi di akar dia akan merencat. Kalau di pucuk oksin yang tinggi akan merangsang. Kena ingat Okey. So sekarang saya Irfan. Ya, saya tadi nampak Irfan ada tengok pokok ini semua. Ada nampak tak coklat tu? Itulah tu tadi Ifan dah nampak dalam satu bekas kaca yang cantik ini ada banyak coklat sebenarnya. Sebenarnya saya bawa untuk Irfan tapi hanya jika Irfan boleh jawab soalan Okey. Okey? Baik. Okey. Kita cuba. Saya tahu Irfan ini adalah murid cemerlang. Okey, kita cuba. Apa soalannya cikgu? Okey, bahagian tumbuhan yang manakah taburan oksinnya dipengaruhi oleh cahaya? Okey. Fikir baik-baik. Jawapannya ada dua, cahaya dengan graviti. Kalau dipengaruhi oleh cahaya ini, jawapannya adalah pucuk. Pucuk. Betul. Betul lah cikgu. Betul. Satu coklat Satu coklat. Okey, nanti saya claim. Ya. Boleh. Okey, bahagian tumbuhan yang manakah taburan oksinnya dipengaruhi oleh graviti? Okey, bila graviti ni kena ingat geotropisma, jadi jawapannya adalah akar. Akar. Bagus. So, 2 coklat untuk Irfan. Bagi sekarang, cikgu. Ya. Terima kasih. Barulah ada motivasi untuk kita belajar. Kata dapat 2. 2. Alah. Saja kan? Teacher nak jimat coklat, Irfan tak bagi. Okey, bagus Irfan. Teacher sangat-sangat gembira. Anda ni murid cemerlang dan boleh mengikuti pelajaran kita. Okey, so rangsangan luar seperti cahaya mempengaruhi taburan oksin. Okey, eksperimen ini pun daripada buku teks kita adalah untuk membuktikan pelbagai apa yang kita bagi tahu sebagai rangsangan luar. Contohnya seperti cahaya daripada satu arah ini, betul? Okey, betul. So apabila cahaya ini daripada satu arah, nampak tak? So hujung koleoptil apabila dipotong, apa yang jadi? Tiada pertumbuhan. Kerana oksin dihasilkan di koleoptil, tiada oksin, tiada pertumbuhan. Baik. Okey, hujung koleoptil ditutupi oleh penutup legap. Apabila ditutup oleh penutup legap, apa yang berlaku ialah dia tidak dapat merangsang cahaya di mana-mana. Jadi dia pun tumbuh tegak. Okey. So hujung koleoptil ditutupi oleh penutup lutsina. Kalau dia lutsina, dia boleh nampak. Ada cahaya. Bukan nampak, dia boleh terima rangsangan tu. Dia tak boleh nampak, dia tak ada mata kan. Okey. Penutup dia akan nampak tak, dia akan bergerak ke arah cahaya. Okey. So apabila tapak hujung koleoptil ditutup dengan objek legap, dia menjadi, kalau tapak tak ada masalah kerana oksin dihasilkan di hujung koleoptil. Apabila anda buat di sini, tak ada apa-apa bezanya. Dia tetap akan bertumbuh ke arah cahaya. Alright. So hujung koleoptil diasingkan oleh blok agar-agar. So dia masih menunjukkan pertumbuhan fototropisma yang positif. Ya. So hujung koleoptil diasingkan oleh mika. Mika ni adalah sejenis seramik. So seramik dia ni tidak boleh oksin, tidak boleh meresap melaluinya. Jadi dia ni tiada pertumbuhan. Okey. So ini menunjukkan bahawa apabila cahaya ini dia menunjukkan fototropisma positif. Ya, dia fototropisma positif. Betul? Tumbuhan akan selalu bertumbuh ke arah cahaya. Fototropisma positif. And dia ini dipengaruhi oleh taburan oksin.
Ya. Okey, kita tengok pada akar pula. Baik. So di akar pula rangsangan luar seperti graviti kerana nampak tak? Biji benih seperti ini dia tidak sensitif kepada cahaya. Betul. Apa yang menyebabkan taburan oksin ini menjadi tidak sekata adalah graviti, Irfan. Okey. Ya. Okey, so disebabkan biji benih ini telah bercambah. Okey, yang ini adalah pucuk, yang ini adalah akar. Okey. So graviti akan menyebabkan oksin ini banyak di sini. Alright. So banyak di Dikumpulkan sini. di situ. Okey, sekali lagi. Baik. Oksin yang tinggi di pucuk akan Merangsang pertumbuhan. merangsang pertumbuhan. Oksin yang tinggi di akar Akan merencatkan pertumbuhan. Sebab itu nampak tak akar bertumbuh ke arah bawah, Okey. manakala pucuk bertumbuh ke arah atas. Sebab itu apabila biji benih bercambah daripada tanah, pucuknya keluar ke atas dan akarnya turun ke bawah. Oh, itulah sebabnya. Oksin lah sebabnya, Irfan. Oh, baru Irfan tahu sebab oksin rupanya. Sebab oksin. Kan biji benih yang baru bercambah macam baby ni tapi dia tahu mana nak pergi. Betul, sebab Hebat, kalau oksin betul. itu tinggi dekat akar, dia akan ke bawah. Ke bawah. Dan kalau oksin tinggi di bahagian pucuk, dia akan ke atas. Ke atas, ya. Tapi itu bergantung kepada taburan dia juga di mana. Di kawasan di sini bermaksud kawasan ini akan bertumbuh dengan lebih banyak, dia menyebabkan dia naik atas. Betul? Okey. Seperti ini. Di sini pula dia kawasan di mana oksin yang tinggi, dia akan merencat. Ingat itu, merencat. Okey. So dia akan turun ke bawah. Itu sebabnya. Okey, nak coklat lagi tak? Mesti. Baru dapat 2, Irfan nak kumpul banyak lagi coklat, cikgu. Okey, so anda dipersilakan ke sini. Ke sana? Ya. Okey. Mari. Okey. Okey. Sekarang teacher bagi. Ingat lagi tak slide sebelum tu? Masih ingat. Okey. So sekarang hujung pucuk. Di Okey. mana disebabkan oleh graviti? Di mana taburan oksin ni lebih banyak? Okey, kalau hujung pucuk, taburan oksinnya lebih banyak di sini, cikgu. Ya, dia memang akan Okey. banyak di bawah kerana Di bawah. graviti akan Betul. graviti akan menarik segala-galanya ke bawah. Okey. Di hujung akar Hujung pula akar pun sama juga, masih di sini. masih Okey, di sini. Banyak oksin di sini Okey, dikumpulkan. oksin yang tinggi di pucuk merangsang atau merencat? Kalau oksin tinggi di pucuk, dia akan merangsang Merangsang. pertumbuhan. Jadi, boleh Ifan lukis? Ya. Okey. Dipersilakan Tak sabar, untuk kan? coklat ni. Baik, di sini maknanya bila banyak dan juga tinggi kandungan oksinnya, di sini akan berlaku pertumbuhan pucuk dan dia akan ke atas. So bermaksud kawasan ini akan bertumbuh dengan lebih banyak Betul. berbanding di sini. Okey. Betul? Di akar pula. Di akar pula. Okey. Boleh Ifan cuba? Ya. Okey, untuk di akar pula, sekiranya tinggi kandungan oksin di sini, dia akan bertumbuh ke bahagian bawah pula. Ya, ini kerana kawasan di mana oksin yang tinggi ini pertumbuhannya adalah lebih rendah berbanding kawasan di atas. Sebab itu akar turun ke bawah. Bagus, Irfan. Okey, dapat coklat cikgu? Ya. Okey. Okey, terima kasih. Dapat lagi satu coklat. Nampaknya kita dah faham cikgu kan bagaimana kandungan oksin itu dipengaruhi oleh persekitaran. Contohnya graviti dan juga cahaya. Baik, terima kasih untuk penerangan kali ini. Dan sekarang ni Ifan nak berhenti berehat seketika. Nak makan coklat dulu. Kita akan kembali selepas ini tentunya dalam Didik TV KPM. Makan coklat dululah. Didik TV KPM. Masih bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM dan kita sekarang sedang belajar mengenai mata pelajaran biologi untuk tingkatan 5. Dan untuk segmen kali ini Teacher Rama, apa lagi yang kita nak ceritakan dan kongsikan kepada penonton? Kepada murid-murid sekalian, sekarang kita dah masuk kepada bagaimana oksin dan etilena ni digunakan dalam kehidupan seharian. Ya? Okey. Sorry. Alright, okey. Oksin.
So oksin adalah suatu hormon yang merangsang pengembangan akar untuk pembiakan A-sex. Itu yang kita nampak tadi kan? Betul. Ya. Dan pada keratan batang tumbuhan berkayu bagi tanaman horticulture. Irfan faham horticulture tu apa? Belum faham. Mungkin cikgu berjelaskan. Okey. So horticulture ini adalah satu bidang di mana kita menghasilkan tumbuhan yang artistik, yang cantik. Seperti pokok-pokok bonsai ni. Tadi saya nampak Irfan tengok, mesti Irfan pernah nampak dengar tentang bonsai, Pernah. betul? Dan mahal juga harganya. Ya, sangat-sangat mahal itu sebabnya teacher bawa yang plastik saja ya. Okey. Ya. Okey, ini semua adalah pokok bonsai, dia ni sangat-sangat artistik. Ya. Okey, so untuk ini kita memerlukan banyak oksin juga. Alright, dan juga hormon-hormon yang lain. Dan ini antara contoh bagi tanaman horticulture. Ya. Okey. Okey. So juga pernah makan tak buah tanpa biji benih? Pernah. So Pernah teacher makan. ada di sini. Teacher bawa buah tanpa biji benih di Okey. sini untuk Silakan. Irfan tengok dan tengoklah ya. Okey, ini adalah pokok jambu. Baik. Pokok jambu pula. Buah jambu. Pokok Buah jambu tak ada kat sini. Ya, buah jambu. Because Okey. kan Hanti cakap tentang pokok Pokok bonsai. bonsai kan. Tak apa. Okey, so Okey. jambu and saya nak Irfan potong. Potong kan? Ya, Okey. potong dan tengok bagaimana ada biji benih atau tidak. Okey, baik. Kalau cikgu izinkan, Irfan Ya. akan potong buah jambu ni kepada dua bahagian di mana kita nak lihat sama ada biji ataupun tidak. Jadi, sebelum menggunakan pisau, Abang Irfan nak ingatkan kepada semua untuk berhati-hati dan kalau boleh dapatkan pengawasan dari ibu bapa ataupun cikgu di sekolah lah. Ya. Okey, kita potong dulu. Nak tengok ada ke tidak biji di dalamnya. Okey. Macam mana cikgu? Dia ni bijinya tak begitu banyak. Betul. Tapi sebenarnya ini adalah satu daripada konsep kaedah partenokarpi. Okey. Okey. Selalunya biji pernah tengok tak kalau pokok jambu kan biji benih dia sangat banyak. Betul, kalau kita Betul? nampak sebelum ni memang banyak, nak makan pun susah ya, juga. susah. So ini adalah satu kaedah di mana mereka akan menyemburkan hormon oksin kepada kepada bunga yang belum disenyawakan. Nampak di sini? Bunga yang belum disenyawakan. Nampak? So apabila mereka menyemburkan hormon oksin kepada bunga yang belum disenyawakan, dia akan menghasilkan buah yang tiada biji benih. Oh, itu fungsi fitohormon. So Irfan boleh potong juga anggur ini untuk tunjuk. Boleh potong anggur? Okey. Ya, boleh. Baik, Irfan cuba ambil So satu. hari ini kita buka kedai buah-buahan. Betul lah, kita ada buah jambu, ini buah anggur pula. Dan kita nak lihat sama ada buah anggur ni ada ke tidak biji di dalamnya. Okey. Hati-hati. Hati-hati risau. Tak ada. Tak ada. So selalunya sebab itulah dia ni merupakan suatu buah-buahan yang mahal kerana dia ini adalah aplikasi dalam pertanian secara komersial. Secara komersial. Di mana mereka menyemburkan hormon oksin, Baik. okey, kepada bunga. Bunga yang akan menjadi buah. Okey, bunga yang akan menjadi buah apabila mereka menjemurkan hormon oksin. Alright. So dia akan berkembang menjadi buah kerana tiada persenyawaan. Kerana biji benih ini merupakan hasil daripada persenyawaan. Baik. Ya, antara debunga dengan ovul. Tapi apabila tiada persenyawaan bermaksud tiada biji benih. Tiada biji benih yang akan muncul So di situ. kita sebenarnya apabila kita makan, kita sebenarnya kita tak nak biji benih. Betul. Dia menyusahkan kita. Betul? Telan pun susah. Ya. So yang ini senang saja boleh makan kan? Ya, Sebab betul. itu dia ni lebih mahal. Ini adalah merupakan satu contoh aplikasi hormon oksin dalam kehidupan seharian. Sekarang ni baru Irfan faham cikgu kenapa kalau buah-buahan yang kita dapat di kedai-kedai kan dia mahal sebab tak ada biji. Itu Ya. satu, tapi sebabnya lagi satu sebab dia telah diletakkan fitohormon Ya, di bunga yang belum disenyawakan. Ini semua adalah aplikasi dalam pertanian dalam tumbuhan komersial, ya. Baik. Alright, okey. Sekarang kita masuk kepada etilena. Baik. Ya. Okey, etilena merangsangkan pemasakan buah. Tadi saya nampak Irfan terfikir-fikir, tertanya-tanya kenapa ada dua jenis pisang, Betul. satu yang memang kuning dan masak sepenuhnya, satu lagi ialah Warna hijau. Itu adalah aktiviti yang kita akan tengok dalam segmen seterusnya. Tetapi sekarang teacher nak jelaskan dulu ya. So dia merangsangkan pemasakan buah, dia digunakan secara komersial. Okey, dia ni sangat digunakan secara meluas. Ya Irfan, dia sangat digunakan secara meluas. Baik. Kerana nilai komersial hormon yang tinggi. Etilena ini adalah sebenarnya suatu gas. Gas etilena. Gas. Dia ni sebenarnya gas.
Alright. So secara komersial untuk merangsang pemasakan buah dengan cepat, bukan saja cepat secara sekata. Ya. So mungkin kadang-kadang dalam secara semula jadi apabila hormon ni dikeluarkan, dia mungkin tidak sekata. Tetapi apabila secara komersial, pernah rasa tengok tak dia ni semua secara sekata. So buah tu masak secara sekata. So ini semua disebabkan oleh etilena. Alright. Okey. So itu sebabnya kita mempunyai tumbuhan bermusim. Betul. Buah-buahan bermusim. Apabila ada suatu buah itu dalam satu pokok itu sudah masak, dia akan menghasilkan gas etilena, Irfan. So dia akan bukan saja dia masak, dia akan menyebabkan buah-buah kawan-kawan serata Pun dia masak semua juga. masak juga. Okey. Kerana dia ni adalah gas. Sebab itu dia cepat merebak. Cepat merebak. Itu Ya. fungsi gas Okey, dia merangsang pembungaan secara serentak pada tumbuhan dalam ladang. Sebab itu kita ada seasonal atau kita kata semusim. Musim, ya. So itulah dia. Bukan sepanjang tahun kita boleh dapat. Betul. Ya, dia ada hormon yang menggalakkan pertumbuhan-pertumbuhan. Dan bila dia wujud, cikgu, dia akan membantu di kawasan sekelilingnya untuk tumbuh dengan cepat dan sekata. Sebab itu satu pokok tu mungkin kita ada satu pokok rambutan saja di sana. Rambutan tu semua dia akan berbunga secara serentak dan berbuah secara serentak. Ikut musim. Musim. Disebabkan oleh etilena ni. Ya. Okey, saya ada satu soalan untuk coklat. Baru dapat 3, nak lagi. Nak lagi. Nak lagi. Ya. Okey, selalu tak beli buah-buahan kat pasar raya. Selalu. Ifan suka buah-buahan, cikgu. Buah-buahan yang diimport Selalu juga. selalu juga. Okey, walau bagaimanapun buah-buahan tempatan kita lebih baik ya Irfan. Setuju. Okey. Paling berkualiti. Tetapi sekali-sekala tak ada salahnya, Betul. right? Okey, Okey. so buah-buahan yang diimport ini rasa-rasanya dia mengambil masa yang sangat lama untuk dipetik dan tiba di negara destinasi. Bagaimana dia boleh apabila mereka jual tu mereka boleh jual buah-buah yang sudah masak dengan sekata dan sedia untuk dijual. Betul juga. Macam kan? mana Sebab kalau kita lihat buah-buah yang kita beli walaupun diimport ni, dimasaknya ranum sekata. Ya. Irfan pernah tanya-tanya juga macam mana. Okey, tapi untuk menjawab soalan cikgu, Irfan cuba. Irfan rasa buah-buahan ni telah disembur dengan gas etilen. Ya. Mereka akan dipetik sebelum dibasak. Tapi satu yang saya hendak tekankan di sini, bukan semua buah kita boleh buat sebegitu. Ada buah yang kita tidak boleh buat sebegitu. Kenapa tu, cikgu? Kerana dia ada buah yang apabila dia sudah dipetik daripada tumbuhan itu, dia tidak akan menjadi manis lagi. Bermaksud pertumbuhan untuk dia menjadi manis itu akan stop. Ada tumbuhan itu, ada tumbuhan di buahnya di mana apabila walaupun dia telah dipetik, diasingkan daripada pokok induknya, mereka masih mampu menghasilkan sukrosa. Yang menyebabkan dia manis. Kita nak buah yang manis kan, siapa nak buah yang kelat dan masam? Setuju. So itu sebabnya bukan semua buah yang boleh dibuat begitu. Walau bagaimanapun mungkin akan ada penemuan terbaru untuk kita menikmati buah di seluruh dunia. Betul, Tapi untuk setakat ini adalah beberapa, ya. Mungkin cikgu boleh bagi contoh sedikit antara buah-buahan yang boleh kita semburkan gas etilena. Anggur, Okey. mangga, pernah tengok blueberry? Pernah. Saya tak tahu macam mana cakap bahasa Melayu. Okey. Blueberry. Okey, so pokok buah-buahan yang seperti ni, dia ni memang dipetik sebelum dia masak daripada pokok induknya, dibungkus ketat, ya. Apabila dia tiba di negara destinasi, baru dia akan disembur. Oleh dia ada pengimport dia untuk buah-buahan ni, mereka akan semburnya dengan etilena supaya buah-buahan ni masak dengan serentak sebelum mereka mengagihkannya ke pasaraya untuk dijual kepada pengguna. Baik, maksudnya di sini bila dah selesai berada di negara masing-masing, dah sampai dekat sini baru kita semburkan dengan gas etilena dan dipasarkan kepada semua pengguna. Baik. Terima kasih cikgu kerana untuk sekarang ini Irfan dah faham sangat macam mana fungsi untuk etilena dan juga oksin, dan kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM
Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM. Sekarang ini Irfan semestinya tengah melihat ini pisang yang belum masak, ini pisang yang dah masak. Tapi macam mana kita nak cepatkan prosesnya, cikgu? Ya, okey Irfan, kita nak buat satu eksperimen yang sangat-sangat ringkas tetapi amat berguna untuk kehidupan seharian kita, Irfan. Baik. Kerana sesaban hari kalau kita beli, ada kala kita terbeli buah-buahan yang terlalu masak, ada kala kita terbeli buah-buahan yang Terlalu tak masak, muda. terlalu muda. So bagaimana kita nak mempercepatkan dia atau melambatkan proses pemasakan ini, ya? Okey. So itulah eksperimen ringkas yang kita akan jalankan, Baik. ya. Okey, so mahu buah pisang yang telah masak atau hendak melambatkan pemasakan? Itu kita punya soalan untuk hari inilah, ya. Okey, so nyatakan cadangan terbaik untuk memastikan buah pisang lebih cepat masak. Okey, ini adalah suatu aktiviti yang saya nak Irfan sendiri yang Irfan buat. kena buat, baik. Teacher bagi anda plastik. Ah, Ada buah pisang yang kurang masak, muda lagi, dan saya beri juga satu bahan tambahan iaitu tomato yang masak. Sekarang Irfan, teacher dah ajar. Irfan kan murid cemerlang cikgu. Okey. So Takut bagaimana Irfan hendak memastikan saya nak guna pisang tu esok, Irfan. Saya nak dia masak esok. Apa Irfan akan buat? Apa tindakan Irfan? Okey. Sekarang ni pertama sekali Irfan kena masukkan kita punya pisang yang belum masak ni ke dalam plastik. Ya. Okey, kita masukkan dulu masukkan satu boleh? Masukkan semualah. Semua sekali? Semua sekali. Okey, ada plastik besar kan? Ya. Cikgu nak pakai banyak kan? Okey, kita masukkan semua sekali. Kita masukkan pisang ke dalam bekasnya. Okey, baik, kita masukkan dulu. Dia tertanggal nanti. Okey, selesai? Selesai. Okey. Itu saja ke? Belum lagi. Irfan rasa Irfan nak masukkan tomato juga. Kenapa Irfan? Kena bagi justifikasinya. Okey, Irfan cubalah. Okey. Sebab tomato ni kalau kita nampak sifatnya dah masak dah. Ya. Dah terlalu masak, dan kalau kita masukkan, kita ikat sekali, gas etilena yang ada dekat tomato ni akan disebarkan ke pisang-pisang yang belum masak ni. Kenapa masuk dalam plastik dan ikat ketat-ketat? Sebab kita nak bagi prosesnya sekata, cikgu. Ya, supaya gas dia itu tersebar dengan sekata, dan Betul. kita kena ikat dia supaya dia tidak terkeluar. Supaya gas itu terperangkap di dalam plastik itu. Maksudnya gas tu boleh fokus dekat pisang sahaja. Ya, Dia tak keluar pergi tempat lain. Ya. Anda boleh cuba ini di rumah. Ini adalah perkara yang selalu biasanya kita boleh buat untuk mempercepatkan pemasakan buah. Baik. Okey, esok cikgu boleh guna pisang ni. Ya, okey. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Kerana Irfan saya boleh makan, nikmati pisang yang sedap esok, yang masak. Okey, sekarang sangat bagus. Teacher bagi Irfan Dapat satu lagi Irfan ingat coklat. cikgu lupa dah. Okey, terima Habis kasih. coklat teacher semua ni. Okey, sekarang bukan itu sahaja. Ada lagi? Ada lagi. Baik. Sekarang kita ada pisang yang masak sekarang. Tapi saya nak guna dia esok saja. Esok saja, okey. So, macam mana saya hendak melambatkan? Tadi mempercepatkan, sekarang cikgu nak melambatkan proses masak pisang ni. Okey. Jadi untuk itu, kalau tadi kita masukkan ke dalam plastik, untuk pisang yang dah masak ni kita biarkan sahaja di atas meja sebegini rupa. Bagus. Kerana kita tidak mahu, Irfan tidak mahu gas etilena yang telah sedia ada dari yang keluar daripada pisang yang masak ini untuk lagi terperangkap. Sebab itu tidak boleh ikat dalam plastik atau apa-apa. Betul? Betul. Baguslah. Ada tak lagi cadangan lain? Okey, cadangan lain. Yang biasa Irfan buat yang kat rumah. Yang biasalah, okey. Macam selalunya kalau kita nak biar barang tu tahan lama, makanan tahan lama, kita masukkan ke dalam peti sejuk. Tapi apa kena mengenanya, bagaimana kita boleh etilena tu kaitkan dia? Okey, kaitannya Irfan cuba cikgu. Baik, kalau kita masukkan makanan kita seperti pisang ini ke dalam peti ais, gas etilena dekat pisang ni tidak dapat bergerak pantas. Jadi dia akan melambatkan proses pemasakan pisang tersebut. Ya. Kenapa? Kerana peti sejuk mempunyai suhu yang rendah. Rendah. Peti sejuk kan. Okey, rendah. Apabila di dalam suhu yang rendah, gas tidak boleh tersebar dengan begitu cepat. Dia akan bergerak perlahan-lahan. Perlahan. So ini boleh melambatkan pemasakan buah. Sebab itu apabila kita beli buah yang
yang sudah masak, kita letak dia di dalam peti sejuk. Betul. Mak selalu buat tapi Irfan tak pernah tertanya-tanya, betul? Betul, saya pun Sehingga sama hari je. ini. Macam mak kata, okey masukkan pisang dalam peti sejuk tapi tak tahu kenapa. Sekarang Irfan tahu. Dah tahu. Segala yang kita buat di dalam kehidupan seharian sebenarnya adalah sains, Irfan. Betul. Hanya kita yang tidak tahu. Tapi apabila kita sudah belajar, kita lebih faham mengapa kita berbuat sebegini. Cikgu, Irfan ada satu lagi soalan. Okey. Sebelum ni, Irfan pernah nampak nenek Irfan, dia pernah masukkan buah ciku ke dalam peti, ke dalam bekas yang mengandungi beras. Ha. Okey, buat ciku. Buah ciku ke dalam bekas yang mengandungi beras. Dan lambat masak. Lambat masak atau dia sebenarnya dia buat begitu Okey. untuk mempercepatkan pemasakan. Oh, Irfan. cepatkan masak. Kerana Sebab buah apa, ciku ini adalah suatu buah yang sekali dia sudah masak, dia akan sangat cepat masak. Betul? Okey. So, mereka akan selalunya buah ciku ni, because saya ni daripada kampung Melayu dan estate ni, okey. So, selalunya nenek saya akan memetik buah ciku ni sebelum dia masak. Okey. Dan mereka akan letak ni di dalam beras. Okey. Kenapa? Dia ada dua sebab. Satu ialah beras ini kan dia mempunyai banyak ruang udara. Betul? Betul? So, apabila kita letak dia ni di sana, apa yang akan berlaku? Gas etilena, okey, akan tersebar secara sekata dan akan menyebabkan buah ciku tu masak. Kemudian kalau kita letak dalam bekas beras ini, bermaksud ciku ini tidak akan bersentuhan antara satu sama lain. Betul. Kerana kadang-kadang buah-buahan ni apabila mereka bersentuhan, mereka akan menyebabkan buah yang satu lagi tu memasak secara tidak sekata kerana betul. dia bersentuhan. Betul. No touchy-touchy. No touching. So sebab itu dia perlu diasingkan. Satu lagi sebab ialah bekas beras kita buka hari-hari. Betul So lah. kita boleh cek, dah masak belum? Dah masak belum? Okey. Betul? Itu sebabnya mereka selalunya letak dalam bekas yang tertutup. Bekas beras kita tak buka kan? Tak buka. Perasan dia tutup. tak? Dia akan tertutup untuk memastikan tiada serangga yang masuk dan dia mempunyai peredaran udara yang banyak. Ini adalah suatu soalan yang selalu sering keluar juga untuk dalam peperiksaan okey. juga. Dah dapat jawapannya ni? Ya, betul. Ini semua adalah aplikasi yang kita guna macam mana kita hendak mempergunakan hormon-hormon ni semua di dalam kehidupan seharian kita untuk memudahkan hidup kita, Irfan. Terima kasih Cikgu kerana menemani Irfan untuk hari ini, dan sekarang ini mungkin kita boleh dapatkan sedikit rumusan mengenai sepanjang 1 jam pembelajaran untuk episod kali ini. Okey. Silakan. So, apa yang kita belajar hari ini ialah fitohormon. Fitohormon ini adalah hormon yang merangsangkan pertumbuhan, kadang-kadang merencatkan pertumbuhan. Kita mempunyai 5 hormon yang utama. Okey. So, yang kita panggil sebagai the Big Five. Alright? Okey. So, tapi dalam pelajaran kita hari ini, dalam segmen kita hari ini, kita sangat menekankan tentang oksin dan etilena kerana dia mempunyai banyak kegunaan dari segi komersial. Betul. Alright. So oksin ini anda perlu tahu di pucuk dia merangsang ke, kepekatan oksin yang tinggi merangsang ke atau merencat, Irfan? Di pucuk akan merangsang dan di akar akan merencat. Merencat. Itu dia. Itu yang kita belajar hari ini. Baik, terima kasih Cikgu. So etilena. Kemudian kita juga tengok bagaimana oksin ini digunakan untuk kehidupan seharian seperti dalam tumbuhan horticulture. Lepas tu bagaimana untuk tumbuhan untuk menghasilkan buah-buahan dalam kaedah partenokarpi. Itu adalah satu term yang murid-murid mesti tahu, ya. Kerana partenokarpi ini adalah suatu yang biasa kita buat and bukan yang tiada di dalam kehidupan. Betul. Memang hari-hari kita guna perkataan itu. So partenokarpi untuk menghasilkan buah tanpa biji benih, di mana bunga ini tidak mengalami persenyawaan, and dia ini berkembang, bunga akan berkembang menjadi buah tanpa persenyawaan. Ya. So itu adalah partenokarpi. Selepas itu kita juga tengok bagaimana hormon etilena ni digunakan secara komersial untuk buah-buahan yang diimport. Betul. Dan juga bukan saja untuk diimport dan juga di dapur kita. Betul, kita gunakan dalam kehidupan seharian juga. Ya, okey. Okey. Baik Cikgu, dan Irfan nak tanyalah, sebagai murid Cikgu hari ini, bagaimana prestasi keseluruhan Irfan? Irfan ini adalah
murid cemerlang saya Kasih. kerana Irfan bukan saja boleh mengikuti semua apa yang teacher ajar ni dengan betul, berjaya mendapat banyak juga Ada susunan 5. coklat, dan bukan teacher hadiahkanlah buah-buahan dapat lagi? ini. Oh, terima kasih banyak-banyak. Bagus untuk kesihatan, ya. Buah yang Okey. itu teacher akan bawa dan makan di rumah kerana belum masak lagi. Okey. Yang sudah masak, Irfan bolehlah bawa balik. Bukan dapat bintang je, dapat lagi buah-buahan. Terima kasih banyak-banyak. Dan cikgu nak tanyalah sikit, di manakah murid-murid di rumah boleh dapatkan latihan pengukuhan? Dekat mana? Okey. Buku teks kita mempunyai banyak latihan pengukuhan seperti latihan formatif di setiap topik dan juga di akhir sebagai latihan sebagai summative. Betul. Bagi pendapat saya, soalan-soalan di buku teks kita ni sudah memadai. Sudah memadai, dan dia itu sangat-sangat baik. Saya harap murid-murid boleh mengambil masa atau berbincang dengan rakan, berbincang dengan guru-guru anda. Macam mana pun silalah jawab soalan-soalan di sana. Kita juga boleh menggunakan portal Sumberku untuk mendapatkan latihan-latihan yang berkualiti yang boleh murid dan guru-guru dapatkan untuk melatih diri sendiri dan juga melatih anak murid kita. Betul, cikgu. Ya? Terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Rama kerana bersama Irfan tentunya berkongsi kepada kita ilmu mengenai fitohormon dan juga aplikasinya. Kita harapkan ilmu yang telah diberikan ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton. Kalau ada rezeki, kita berjumpa lagi, cikgu. Ya, Dengan Irfan. itu, Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.